Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Majlis yang ke-15 terberkati Sidi Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani radhiyallahu ta'ala anhu di Ribabnya, dari pusat pengajian beliau pada hari Ahad 9 Zulqa'dah tahun 545 Hijriah seperti berikut. Seorang mukmin menjadikan habuan dunia ini sebagai bekal akhirat, manakala orang kafir menjadikan dunia ini sebagai barang keseronokan. Orang mukmin mengambil bekalnya kerana dia sedang dalam perjalanan. Sebab itu dia mencukupi dengan yang sedikit dari hartanya, dan yang lainnya semuanya dikirimkan ke akhirat. Dia cuma memerlukan buat dirinya sekadar keperluan orang yang sedang dalam pelayaran yang dipikulnya, hanya yang perlu buat perjalanan sahaja. Dan yang lain dari hartanya semuanya disimpan di akhirat. Hatinya dan fikirannya semua di dunia semata. Hatinya dan fikirannya semua di akhirat semata. Hatinya terputus dari dunia. Semua ketaatannya disimpan di akhirat. Dan bukan disimpan di dunia dengan kaum keluarganya. Jika dia punya makanan yang enak-enak, dia lebih mengutamakan kaum fakir miskin. Kerana dia tahu bahawa nanti di akhirat dia akan diberikan gantinya dari makanan yang lebih enak dari itu. Kemuncak ingatan orang mukmin yang arif dan alim ialah pintu pendekatan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dia mahu menghubungkan hatinya kepada Allah dari sejak di dunia lagi sebelum akhirat. Kerana pendekatan kepada Allah Azza wa Jalla itu adalah kemuncak langkah hati dan keseronokan batin. Aku lihat engkau sibuk berdiri dan duduk, berrokok dan bersujud, bangun malam dan berpenat lelah. Namun hatimu masih tetap di tempatnya dan tidak pernah keluar dari rumah tempat tinggalnya dan tidak berpindah dari kebiasaannya. Berlaku benar dalam menuntut Tuhanmu Azza wa Jalla. Dan kebenaranmu itu tidak perlu membuatmu bersusah payah lagi. Pecahkan telur kewujudanmu dengan patukan kebenaranmu. Batalkan benteng penglihatanmu kepada manusia dan pergantunganmu dengan mereka dengan penawar ikhlas dan pengesaanmu. Koyak-koyakkan jaring-jaring sangkar hatimu kepada semua mata benda dengan tangan kezuhudanmu padanya. Kemudian terbang segera dengan hatimu itu hingga engkau tiba di pantai lautan pendekatanmu kepada Tuhanmu Azza wa Jalla. Maka ketika itu akan sampai kepadamu kelasi takdir yang lalu membawa dengannya kapal inayah, yakni kurnia khusus yang akan membawamu dengan tungganganmu kepada Tuhanmu Azza wa Jalla. Inilah dunia yang diumpamakan seperti lautan, sedang imanmu itu adalah kapalnya. Sebab itu Luqmanul Hakim rahimahullahu ta'ala pernah berkata, wahai anakku, dunia itu adalah lautan, sedang iman itu adalah kapalnya, dan kelasinya ialah ketaatanmu, dan pantai itu ialah akhirat.
Wahai orang-orang yang masih keras dengan membuat maksiat, sedikit masa lagi akan datang kepadamu buta dan pekak, sakit tua dan miskin, dan keras hati manusia menimpa kamu yang menyebabkan semua harta kamu menjadi rugi, dirampas orang dan dicuri orang. Pakailah akal kamu dan bertaubatlah kepada Tuhan kamu Azza wa Jalla. Jangan kongsikan diri kamu dengan harta kamu. Jangan bergantung kepadanya atau ingat sangat kepadanya. Malah hendaklah kamu keluarkan dia dari hati kamu. Tinggalkan semua harta itu di rumah kamu, di peti simpanan kamu, atau dengan pekerja-pekerja kamu dan wakil-wakil kamu. Dan tunggulah datangnya maut. Jangan mengambil berat sangat kepadanya serta pendekkan cita-cita kamu. Daripada Abu Yazid Bistami rahimahullah ta'ala berkata, orang mukmin yang arif tiada meminta kepada Allah Azza wa Jalla apapun, tidak dunia dan tidak akhirat. Hanya yang dipintanya ialah pendekatan kepada Tuannya. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana kepahaman orang beriman terhadap dunia dan bagaimana pula kepahamannya terhadap akhirat ini? Asasnya dunia ini, Allah Ta'ala mengingatkan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berakal dengan firman-Nya, "Qul mata'ud dunya qalil." Katakanlah nikmat dunia seluruhnya ini adalah sedikit dibandingkan dengan akhirat. Perkataan qalil artinya tidak ada nilainya walaupun sedikit berbanding apa yang kita dapat di hari akhirat kelak. Bila syiar ini ada dalam hati orang beriman, maka pasti keutamaannya mencari yang banyak, bukan lagi yang sedikit. Kerana itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebut dalam suratul Qasas, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah." Maka carilah keutamaanmu pada perkara-perkara akhirat. Bila pergi pada bab dunia, kata Allah Ta'ala, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Tapi jangan lupa bahagian kamu di dunia ini. Allah letak dalam ayat ini keutamaan kamu ialah cari akhirat. Keutamaan kita. Tetapi kita tidak lupa bahagian kita di dunia kerana kita hidup di sini. Namun keutamaan, prioriti. Sesudah kita mengetahui bahawa dunia ini sedikit. Apapun kalau kita tahu sesuatu itu nilainya kecil, maka kita tidak menjadikan ia matlamat. Bukan kita jadikan dia alat. Umpama begini. Kita nak cari emas. Emas tu nilai dia besar. Kita pun beli segala peralatan mencari emas. Daripada sekecil-kecilnya kuali untuk mengayak emas, kepada mesin emas yang memisahkan tanah dengan emas. Mesin itu mungkin harga juta untuk pemrosesan emas dan pelbagai lagi peralatan. Namun semua itu kita nampak sikit berbanding emas yang kita nak cari. Semua tu sikit, semua tu kecil. Walaupun mesin tu harga juta sekalipun, maka kita tak peduli, kita letak dalam hutan untuk mencari emas, mengeluarkan emas. Kita gembira bila melihat emasnya, bukan bila melihat mesinnya. Walaupun emas tu sebesar kepala mancis. Tengok tu seronok. Dan kita terus mengorek dan mengoreknya. Demikian perbandingan dunia dan akhirat. Dunia ni walau hebat mana pun kita dapat, itu alat nak cari akhirat. Saya ada rumah besar, saya ada kereta besar, saya ada gaji besar. Ini semua alat. Yang tu saya tak tengok. Tapi yang akhirat tu saya gembira. Dengan kenderaan saya boleh ke masjid. Itu yang saya gembira. Dengan rumah saya boleh cari pahala. Dengan mengumpulkan anak yatim, dengan mengumpulkan kaum keluarga, menyambung silaturahim. Itu yang saya gembira. Bukan rumah tu. Perbuatan akhirat tu yang saya gembira. Itu sikap orang beriman. Kerana itu orang-orang beriman ketika mana berhadapan dengan dunia, dia tahu tipu dayanya. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqq. Fala tarughannakumul hayatud dunya. Wala yaghrannakum billahil gharur." Wahai manusia, janji Allah itu benar.
Janji apa? Akhirat. Yang Allah nak bagi kat kita. Syurga. Nikmat yang abadi. Kehidupan yang mutlak, yang abadi. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Maka kerana itu jangan kamu terpedaya dengan kehidupan dunia. Bila kita tahu yang Allah janjikan untuk kebahagiaan kita ialah akhirat. Allah tak pernah janji dunia ini untuk kebaikan kita. Tak pernah. Allah cuma beritahu dunia tempat dia uji kita. Di dunia Allah beritahu ini tempat aku uji kamu. Tapi akhirat ini janji aku. Kerana itu kata Allah Ta'ala, jangan kamu tertipu dengan kehidupan dunia. Dan jangan kamu ditipu oleh syaitan yang akan menghiasi dunia tadi. Kata dunia ni, dia benda buruk. Tapi syaitan ditacap dunia ni nampak indah. Sebagaimana dia hiasi segala syahwat, nampak seronok wala tidak. Dan ramai mana yang terperangkap dengan permainannya. Oleh sebab itu dunia ini, kalaupun kita nama kaya, nama Datuk Sri, Tan Sri, ia cuma satu gambaran yang tak ada makna. Tetapi akhirat pula, ia adalah makna yang sebenar tanpa gambaran. Maksudnya tuan-tuan, pahala, dia tak ada gambaran pahala. Tapi itulah hakikat dia ada. Yang kekal bila mana kita mati nanti. Dunia ini, dia ada gambaran. Kalau kita kaya, lekat nama kita kaya. Dan juga datuk, gelaran dan sebagainya. Tapi dia cuma gambaran, tak ada hakikat. Macam mana nak faham? Kata Umar bin Abdul Aziz, lihat ketika dirimu berada dalam kubur. Apakah ada tilam atau ada bantalnya? Yang semuanya tak ada. Kita bila masuk kubur ada bantal? Tak ada. Tilam? Tak ada. Apa yang ada? Tak ada apa. Habis dunia yang kita dapat selama ni, ia gambaran tanpa hakikat. Biar apa yang ada? Akhirat. Itulah hakikat tanpa gambaran. Sebagai ujian kepada manusia. Oleh kerana itulah kita kena tahu dunia ni bagaimana. Supaya kita tak terkena fitnahnya. Kita berdoa kepada Allah. Supaya Allah lindungi kita daripada fitnah dunia. Dalam hadis. Antara doa yang kita baca dalam tahiyat. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Wa a'udzubika min azabil qabr. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Wa a'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada fitnah dunia. Fitnah kehidupan dunia. Kita baca doa tadi, kita minta dilindungi daripada azab jahannam, azab kubur. Daripada fitnah hayat wal mamat. Fitnah hidup dan mati. Macam mana fitnah hidup dan mati? Ya, di dunia ini ada fitnah dia. Bila mana kita tertipu, sampai akhirat kita kena lagi. Oleh sebab itu, kita kena kenal betul-betul dunia. Sebagaimana kita kena tahu bagaimana hakikat akhirat. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, orang mukmin menjadikan dunia sebagai bekal akhirat. Bukan tolak dunia. Dunia kita tak boleh tolak sebab kita duduk sini. Tapi kita ada matlamat. Kita jadikan dia alat untuk memperoleh matlamat. Macam saya beri analogi mencari emas tadi. Walaupun saya katakan mesin cari emas tu berjuta harga dia. Bukan sikit. Kos dia nak bawa dengan helikopter masuk hutan, masuk sungai atau sebagainya. Ia bukan sedikit. Yang sukar. Siang malam kerja. Tapi tetap nampak yang bernilai itu emas. Yang menggembirakan kita melihat emas walau sikit. Apatah lagi banyak. Yang akhirnya nilai yang sebenar, bukan segala peralatan yang kita gunakan mencari emas. Itu bukan nilai dia. Pada emas yang kita jumpai, itulah nilai kejayaan kita. Sama juga di dunia. Bukan kereta besar nilai kita. Bukan rumah besar. Bukan duit berjuta. Bukan pangkat. Bukan semua itu. Itu cuma alat. Alat tadi kita nak cari dunia yang dengannya kita gembira. Kita gembira. Saya katakan tak ada orang gembira dengan alat. Takkan. Tuan-tuan nak berkebun, nak bertani. Tuan-tuan pun adalah segala peralatan pertanian. Kita tak akan gembira dengan peralatan pertanian tu. Kita gembira dengan hasil pertanian.
Kita guna cangkul. Cangkul pun cangkul mahal. Cangkul daripada emas kita guna. Katakan. Kita gunakan peralatan menggembur tanah. Kita gunakan bajak. Kita gunakan segala-galanya. Yang gembirakan kita bila pokok tu berbuah. Bukan peralatan tu. Peralatan tu sampai masa kita letak tepi je. Letak tepi situ je. Nanti esok kita sambung. Tetapi yang hasilnya tadi menggembirakan kita. Buah tadi menggembirakan kita. Sama dalam hubungan dunia kita dengan akhirat. Dunia kita tak buang, dia jadi alat. Dunia bukan matlamat, dia menjadi sebab. Tetapi akhirat ialah matlamat. Akhirat ialah kegembiraan. Akhirat ialah buruan kita. Kerana itu orang mukmin dia mengambil bekal di dunia sebagaimana bekal perjalanan. Jangan sampai melalaikan perjalanan dia. Jadi, kalau kita musafir, berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabilin. Hiduplah kamu di dunia sebagai orang asing, bukan nak menetap di sini, cuma sebagai tetamu atau sebagai tumpang lalu. Baik konsep, kalau tuan-tuan pergi rumah orang kaya dan sebagainya, tuan-tuan tahu tuan-tuan tetamu. Apa maksud? Kita akan tinggalkanlah. Kita akan tinggalkan. Kita berada di dunia sebagai tetamu. Gharib, orang asing. Bukan negeri kita. Au abiru sabil, atau tumpang lalu. Cuma melintasi. Jadi kalaupun kita nak ambil bekal, bekal yang tidak mengganggu perjalanan kita. Kita sentiasa ingat nak balik. Tuan-tuan bila tuan-tuan tetamu rumah orang, tuan-tuan akan ingat nak balik. Kadang-kadang kita sampai pun tuan rumah tanya, nak balik bila? Pagi ke petang? Tuan tanya, baru duduk. Ya, itu adat tetamu. Tuannya akan tanya, sebab kalau nak balik petang, kita nak masak kambing. Kalau terus dah nak balik, kita beli nasi ayam je lah. Aib atau tidak kalau tuan rumah tanya kita bila nak balik? Tidak aib kalau dia ada tujuan dia. Kita baru sampai, bila nak balik? Dia tak tanya bila sampai, bila nak balik? Oh, saya mungkin balik sehari dua lagi balik. Oh, okey, tak apa, sehari dua lagi. Boleh tidur sini dulu. Atau kita kata, saya datang ni sekejap je. Saja sembang-sembang, tanya khabar. Nak balik. Dalam kepala kita, tuan-tuan nak balik. Sebab ni bukan rumah kita. Tuan-tuan duduk hotel. Biarlah hotel 8 bintang tu. Bila kita duduk, dalam kepala kita apa? Nak balik. Kita ke Mekah. Ada orang ke Mekah fikir tak nak balik. Kalau dia kata tak nak balik, itu auta lebih. Dia mesti nak balik. Walaupun seronok duduk kat Mekah, tapi dia tahu Mekah bukan tempat dia. Ada seorang hamba Allah tu. Dia cakap, seronok duduk Mekah, saya tak nak balik. Dengan izin Allah, dekat airport pasport dia hilang. Dia punya gelabah, nangis je. Kata tak nak balik. Patut gembira lah pasport hilang. Bila duduk situ. Rupanya cakap je tak nak balik. Realiti nak balik. Tanya orang pergi haji. 40 hari pergi haji. Bila dia rasa nak balik, dia tengok seorang-seorang balik. Balik. Dia balik hotel kosong lah. Dulu dia orang makan penuh. Berebut makanan. Sekarang makanan pula berebut untuk ambil dia. Makanan tu berebut dia. Bukan dia berebut makanan. Banyak makanan. Dia pun tengok seorang balik. Semangat dia dah down lemah. Dia pun ngintai dekat bot bila penerbangan dia. KT berapa nak balik ni? Penerbangan dia. Kapal terbang berapa? Mula dia rasa nak balik. Itu realiti. Realiti kita, fitrah kita, bila memang bukan tempat kita, sehebat mana pun dia, dalam kepala nak balik. Tuan-tuan pergi luar negara, bekerja. Biarlah gaji 7-80 ribu pun. Dalam kepala nak balik. Sahabat-sahabat kita yang kerja dekat kota, kerja dekat Emirates, ada tak dia fikir tak nak balik? Tak, dia nak balik. Sebab ada orang yang disayang di sini. Dia pun nak balik. Sampai masa dia balik. Tuan-tuan, ini kan pula dunia berbanding akhirat. Memang kita nak balik. Kita pun tahu dan kita tengok. Semua datang sini. Kalau dia cakap tak nak balik pun dia kena balik juga. Terus dia jadi parti kat sini. Pendatang haram. Tak nak balik lagi. Tetap diambil keluar untuk tinggalkan dunia ini. Suka ke tak suka, kamu kena balik. Dia bukan balik itu pilihan kita. Wajib balik. Maka ungkapan kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ungkapan menunjukkan kita balik. Dari Allah kita datang, pada Allah kita kembali.
Kini sampai masa tuan-tuan kita mau balik. Jadi bila kita balik sana, apa yang laku? Tuan-tuan balik dari Saudi tengok duit riyal, tuan-tuan cepat-cepat habiskan. Sebab apa? Duit riyal dah tak laku kat Malaysia. Kita pergi luar negara. Tuan-tuan pergi ke negara negara seperti Uzbekistan. Takkan tuan-tuan nak balik duit dia. Buat alik selai 2 mungkin buat kenangan, tak buat meja. Tapi kita nak habiskan. Ini bukan duit kat Malaysia. Sama juga kita nak ke akhirat. Dunia tu bukan benda bernilai di akhirat kelak. Jadi kita nak habiskan. Nak habiskan dunia untuk masalah akhirat. Tukar dia kepada barang-barang akhirat. Ketaatan kita. Kemudian kata Syekh, orang-orang mukmin sebenarnya dia cuma memerlukan sekadar mencukupi perjalanannya. Dan dia menggunakan semua hartanya untuk disimpan di akhirat. Sebab itu bila kita diwajibkan belajar agama. Wajib belajar. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap orang Islam. Sepakat ulama al-ilm di situ ialah ilmu agama. Sebab ilmu itulah yang dijanjikan oleh Allah diangkat. Ilmu lain Allah tak angkat. Ilmu teknologi Tuhan tak angkat, makin lama kita makin canggih. Ilmu agama Allah angkat. Dengan pertama diangkat, tidak ada penguatkuasaan. Masing-masing jaga diri sendiri. Tak ada penguatkuasaan agama. Berbanding undang-undang lain ada penguatkuasaan. Jadi bila kita tahu wajib belajar ilmu agama untuk apa? Untuk kita tahu macam mana nak jadikan dunia ini kita tukar jadi akhirat. Saya nak jadikan silaturahim saya jadi akhirat. Saya nak jadikan simpanan saya jadi akhirat. Saya nak jadikan hubungan saya dengan manusia akhirat. Maka inilah kelebihan ilmu yang kita ada. Lalu orang nampak zahir macam kita juga ambil dunia. Hakikatnya tidak. Kita menjadikan untuk akhirat. Orang nampak, Haji tu kata tak nak dunia. Kaya dia. Mewah dia. Kenderaan dia. Rumah dia. Tapi dia lupa orang tu ada ilmu. Dia telah menjadikan satu persatu sebagai akhirat. Sedangkan orang yang tak ada ilmu agama, dia ada segala harta tapi dia tak ada ilmu. Akan dijadikan semua untuk dunia. Sebab itu kata Nabi SAW, An-nasu arba'atu nafarin. Manusia itu ada 4 golongan. Golongan pertama yang Allah beri di dunia dan Allah beri dia ilmu agama. Maka dia menggunakan dunia dengan ilmu agama yang dia ada. Maka untunglah dia, bertuahlah dia. Allah beri harta, Allah beri ilmu. Maka dia tahu harta nak kat mana. Sampai masa zakat, dia zakat. Sampai masa sedekah, dia sedekah. Ini orang beruntung. Ini disebut dalam hadis yang lain. Zahaba ahlud duthur bil ujur. Orang kaya membawa pahala yang banyak. Yang dicemburui oleh setiap fakir miskin. Yang beragama macam dia. Tapi ini orang kaya banyak boleh buat pahala. Yang kedua kata Nabi SAW. Orang yang diberi ilmu tapi tak diberi harta. Lalu dia berkata, Ya Allah, kalau engkau beri aku harta seperti dia, akan kau buat macam dia. Maka dia mendapat pahala yang sama dengan orang pertama. Dia satu golongan. Allah beri di dunia dan Allah beri di agama. Maka dunia tadi diolah sesuai untuk agama. Dia untung. Yang kedua, Allah beri di agama tapi tak beri dunia. Namun dia bercita-cita, kalaulah dia dapat dunia, dia nak buat macam orang tu. Rajin bersedekah. Walaupun kaya tidak menghambat dia, tidak menghalang dia ke masjid, ke surau, menuntut ilmu. Tidak menjadikan dia sombong, tetap dia hamba, boleh bergaul dengan semua orang. Dia tak ada pantang untuk bergaul, okey. Dia cemburu. Dia ni kaya, tak bangga, tak sombong, boleh sembang dengan kita. Boleh semayang bersama kita, menuntut ilmu macam kita. Tidur dan kuliah pun macam kita, sama. Maka kita seronok orang-orang yang Allah buang sifat sombong walaupun dia punya dunia. Sehingga kita bila duduk sebelah dia, kita tak rasa apa perbezaan. Melainkan kita berlomba cari akhirat. Dia pun berlomba akhirat, kita pun berlomba akhirat. Golongan ketiga kata baginda SAW ialah orang yang Allah beri dia harta tapi Allah tak beri dia ilmu agama. Akhirnya digunakan hartanya pada maksiat semuanya. Zakat tak keluar, sedekah jangan harap. Kalau dikeluarkan pun untuk dapat nama dan untuk dapat darjat. Siang malam dengan maksiat. Tak cukup maksiat di tempat maksiat. Di rumah dia pun dibuat pusat maksiat. Tak cukup pusat karaoke kat luar, rumah dia pun pusat karaoke. Tak cukup
maksiat di tempat-tempat dua, dimasukkan maksiat dalam rumahnya. Ke rumah dia jadi bar, jadi kelab malam, dia pusat maksiat sebagaimana kat luar dia buat maksiat. Orang ni kata Rasulullah paling celaka dia. Dan yang keempat, orang yang harta tak ada, ilmu pun tak ada. Dia bercita-cita kalau dia ada harta, dia nak jadi orang macam orang yang ketiga, jahat tadi. Maka dia pun mendapat dosa sama. Ini panggil bangsa dunia, bangsa akhirat. Dia tak dapat dunia, tapi bercita-cita kalau dapat dunia nak buat maksiat. Macam orang tu. Wah, aku kalau dapat dunia, aku pun samalah. Nak cari perempuan, aku nak judi, aku nak sekian-sekian. Sama dia melihat persis kehidupan orang kaya yang lalai tadi. Yang 4 golongan tadi, kita tahu, kita perlu tahu mana kita nak letak diri kita. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir lagi, hati orang ni sentiasa fikirkan akhirat. Macam saya sebut tadi, kalau kita tetamu rumah orang, hati kita fikir nak balik. Biarlah cantik rumah orang tu pun, kita nak balik. Kita ada rumah. Walau sehebat mana dunia, kita nak balik akhirat. Hati kita berfikir akhirat. Saya tak pernah fikir saya akan kekal di sini. Saya selalu hantar kawan-kawan saya balik ke akhirat. Pergi ke kubur. Bawa hantar mereka pulang ke akhirat. Dan saya tahu sampai waktu saya juga akan pulang ke akhirat. Tentu setiap pagi petang kita hantar orang ke akhirat. Tak terasa ke kita nak pergi sekali? Kalau selalu kita hantar orang ke Mekah, terasanya nak pergi Mekah. Setiap kali kita hantar orang, kita rasa nak pergi. Masa kita hantar orang ke kubur, tak terasa ke nak masuk kubur sekali? Kita kena rasa. Kerana akan sampai waktu kita. Semenjak kita kenal kubur, dari dulu kita hantar orang ke kubur. Ada kadang-kadang kita hantar pagi, ada kadang-kadang kita hantar petang, ada kadang-kadang kita hantar malam. Orang yang kita hantar ini ialah orang yang macam kita, yang kita juga akan dihantar nanti. Maka kita kena ada cita-cita lah nak kembali ke sana. Tak ada cita-cita pun akan. Maka apa yang kita persiapkan untuk hari sana? Apa yang kita nak siapkan dengan lubang kubur yang kecil? Yang gelap gelita, kita bersendirian, ditinggalkan oleh semua orang yang kita sayang. Tak ada orang peduli kita. Kalau datang pun sekali-sekala, itu pun tak akan duduk lama. Maka apa persiapan kita? Secara mental, fizikalnya. Dan lebih utama, bagaimana iman kita. Kemudian kata Syekh lagi, jika dia punya apa-apa pun dunia, dia mengutamakan orang lain daripada dirinya. Sebab dia tahu setiap kali dia mengutamakan orang lain, dia akan mendapat gantian lebih baik. Tentu kalau ada makanan-makanan enak, dia berfikir nak biar orang miskin dapat makan sama macam dia. Walau orang miskin tak mampu beli macam dia, tapi mampu makan macam dia, maka cukup. Tak ada orang mampu beli makanan yang baik-baik, segar-segar, dia mampu. Dan ada orang tak mampu. Yang tak mampu tu dia mampu makan, tapi beli tak mampu. Maka orang-orang yang kaya tadi menjadikan mereka dapat menikmatinya. Sebab itu Nabi ajar kita, kalau kita masak makanan, kita ada pembantu, kita ada hamba, maka jangan biarkan hamba tu berdiri depan kita, melainkan suruh dia duduk makan bersama kita. Atau dicedok makanan dan diberikan pada dia. Sesekali kita tak dibenarkan makan dulu, tak habis bagi ke dia. Tak ada. Imam kata Nabi SAW, duduk bersama kita makan. Atau kita cedok dan beri dia untuk dia makan. Kat mana nak makan, terpulang. Itu hamba tu. Apa tak lagi orang-orang lain. Jadi kalau orang-orang yang mengutamakan akhirat, dia tahu ni orang miskin tak mampu ni, maka dia mampukan orang miskin. Sebab itu disunatkan kita bila korban, sedekahkan fakir miskin. Kan orang miskin dia tak mampu korban, tapi dia mampu menikmati daging korban tu. Kita sunat makan sikit-sikit je. Jangan pula terbalik. Kita makan banyak-banyak, orang miskin makan sikit-sikit je. Itu pengorbanan yang terbalik. Korban sebenar bila kita korban kambing atau lembu, biar orang miskin makan banyak. Kalau pun mereka tak makan semua, dan kita makan sedikit, mengambil pahala sunat. Sebab mereka tidak selalu berpeluang makan daging segar. Tidak selalu berpeluang. Kita selalu berpeluang. Maka kita pun beri bahagian dia. Dan benda yang sama juga tuan-tuan sekalian, bila ada makanan sedap, kita terfikir biar orang lain rasa juga makanan. Saya tak akan suka makan makanan ni sampai orang lain rasa. Kalau seorang suami yang baik, dia makan makanan, dia nak bini dia juga rasa makanan ni sedap ni.
Dia makan shawarma contoh. Dia nak suruh isteri dia rasa. Tapi kalau dia lebih baik pada tu, dia nak suruh orang miskin juga rasa. Ajak orang miskin duduk makan. Dia makan sekali. Belanja dia makan. Kita mendapat pahala yang banyak. Pahala yang banyak kerana di antara tanda pahala yang banyak Islam yang baik memberi makan. Memberi makan mendapat pahala yang besar. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, orang ni kalau dia makan enak-enak, dia teringat fakir miskin, maka dia utamakan mereka. Sebab dia tahu Allah akan ganti dia lebih baik. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, kita dapat gantian dengan melihat dia menikmati makanan tu, kita dah rasa kenyang sungguh-sungguh. Rasa macam seronok. Kalau kita sebagai ayah, sebagai contoh, kita belanja makan anak-anak, dah seronok dah. Kita tak makan tak apa. Tunggu yang anak-anak lebih tu kita makan. Allah gantikan keseronokan tadi dengan membayar. Ada orang tuan-tuan, dia tak seronok bayar. Dia seronok makan. Tapi ada orang Allah beri dia keseronokannya membayar. Dia bila bayar rasa seronok, rasa tenang. Dia rasa kenyang. Dia seronok tengok orang makan. Kemudian dia bayarnya. Dia seronok bila dia membayar. Bukan dia tak kisah berapa. Dia rasa Allah berikan dia kegembiraan yang tak diberikan pada orang yang makan tu. Maka ini di antara keseronokan yang segera yang Allah berikan. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir lagi. Kerja mereka di dunia macam mana nak baiki hubungan dengan Allah. Sibuknya kat situ. Macam mana nak baiki hubungan dengan Allah. Macam mana nak dekat dengan Allah Ta'ala. Maka dia tak fikir untuk minta itu, minta ini. Mereka dia nak minta dekat dengan Allah. Sebagaimana kata Abu Yazid Bistami, orang yang arif itu bukanlah meminta dunia, bukan meminta akhirat. Dia minta dekat dengan Allah. Sebab itu doa yang selalu kita sebut, yang didoakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ilaika. Ya Allah, aku mohon padamu cinta kepadamu dan cinta orang yang mencintaimu dan cinta pada amalan yang menyampaikan cintaku kepadamu. Apa yang dipohon cinta? Kita nak dengan Allah. Umpama kalau kita cinta sesuatu, katakan kalau kita cinta pasangan kita, kita tak tengok apa yang dia ada, kita tengok dia, kita nak dia. Bukan rumah dia, bukan kereta dia, bukan, kita nak dia. Apatah lagi kalau kita sebut cinta dengan Allah Ta'ala. Sehingga kita tak fikir nak benda-benda yang biasa-biasa sekelilingnya, kita nak Allah. Kita nak cinta Allah SWT. Ini orang arif, yang alim. Kemudian Syekh Abdul Qadir menyebut, kadang-kadang kamu ni ibadat bagus. Bagus. Tapi hati kamu masih lagi nak dunia. Jadi ibadat tu jadi beban pada kamu. Kalau kamu berjaya tanggalkan dunia daripada hati kamu, ibadat tu dah jadi senang, dah jadi mudah, tak perlu payah-payah. Maksud dia tak perlu susah payah, bukan jangan buat. Tuan-tuan, kadang-kadang kita kalau tengok orang main 4x4, 4x4 dalam hutan, susah tak nampak? Susah. Bergeluk dengan selut, bergerak slow, masuk hutan. Tapi kita nampak dia susah. Dia tanya dia susah tak? Dia kata dia seronok. Tak, saya seronok. Seronok ya. Seminggu macam ni pun saya okey. Ada orang kita nampak dia, kita tengok dia dalam bebanan kesusahan, tapi dia seronok. Demikian Allah beri kepada ahlullah. Kalau hari ni kita tanya, Ustaz, kenapa ibadat saya tak seronok? Sebab hati kamu bergantung pada manusia. Sebab tu bila kita ibadat, kita macam struggle sikit nampak. Nak bangun subuh struggle, nak pegang Quran struggle, nak menuntut ilmu, nampak macam terpaksa mujahadah sikit. Kenapa belum dapat seronok? Sebab hati kamu masih terikat dengan dunia. Sebab anehnya tuan-tuan, kalau kita buat benda kita minat, tanya orang mengair ikan, ditunggu lama mana sebelum dapat ikan. Kadang satu hari tak dapat ikan. Saya ada ipar saya, dia ada boat pergi ke laut. Dia keluar pagi-pagi, dia balik malam, seekor pun tak dapat. Tak dapat ikan, tak dapat. Dia keluar lagi. Musim-musim macam ni pula, tak dapat ikan. Ikan pun kuarantin juga. Tak dapat ikan. Dia ikut SOP, jaga jarak. Tak masuk lah. Jadi, apakah orang, kalau kita tengok orang mengair ikan, tangkap ikan, sehari dia tunggu, tak dapat apa. Tapi dia tetap pergi, dia seronok. Dia tengok laut seronok. Letak, tunggu. Isteri duduk sebelah. Sampai petang. Buat balik. Cuma ikan umpan buat balik. Ikan tak dapat.
Tapi apakah dia rasa gibat? Tak. Dia seronok hobi dia. Hobi saya mengair. Bukan hobi dia dapat ikan. Hobi dia mengair. Jadi dia mengair tanpa dapat ikan. Dia mengair. Yang macam-macam hobi ni. Jadi kita tengok ada orang buat benda-benda. Tak ada hasil zahirnya. Tapi dia seronok. Kenapa hatinya terikat dengan hobi tersebut? Sama juga dengan hak akhirat. Ada orang, tuan-tuan, dia bila buat jadi beban. Nak bangun tahajud beban, nak puasa beban. Kenapa hatinya dengan manusia? Tapi kalau hatinya dengan Allah SWT, maka semua benda-benda itu jadi mudah dan ringan. Dan dia tidak akan terpedaya dengan dunia dan keseronokannya. Dia melihat dunia itu umpama lautan. Dan dia menjadikan kapalnya ialah amal soleh dia. Dia jadikan kapalnya ialah imannya pada Allah. Dan dijadikan layarnya, tawakalnya pada Allah. Dan segala isi kapal tadi ialah ketaatannya pada Allah. Sebagaimana kata Luqman Al-Hakim, bahawa dunia ini ialah lautan. Ramai yang tenggelam. Maka yang selamat, yang menjadikan kapal itu imannya sebagai kapal. Dan layarnya ialah tawakal. Dan isi kandungannya ialah taat kepada Allah. Maka kita pun berlayar tengah laut. Macam orang lain juga. Cuma kita tak tenggelam. Sebab itu Allah sebut dalam Quran. Dan suratul Munafiqun kita baca ayat ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman. Janganlah harta benda kamu dan anak pinak kamu melalaikan kamu dari ingat Allah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan demikian, dia menjadi orang yang rugi. Jadi dunia yang kita dapat, antara prinsip yang kita pegang, dia tak akan mampu melalaikan kita. Dan dunia ini juga, kita tak akan ambil orang lain punya. Tak akan ambil. Dan dunia ini juga, kita tak akan mencintai dia. Kerana kita tahu cinta kita pada sesuatu menjadikan kita buta dan pekak. Kita tidak mahu mencintai dunia. Sebab bila kita cinta dunia, kita jadi buta, pekak, tuli. Dengan maksud, gagal mengetahui, gagal melihat hakikat dia yang sebenar. Ya, hakikat dunia yang sebenar, macam kata Allah, tak akan mengekalkan kita. Bila Allah mencela orang pengumpul dunia. Alladhi jama'a malan wa'addadah, yahsabu anna malahu akhladah, kalla, la yumbazanna fil hutamah. Orang-orang yang mengimpulkan dunia lalu menghitung-hitungnya. Dia menyangka hartanya menjadikan dia kekal. Jangan sesekali berfikir begitu. Kamu pasti akan dicampakkan dalam neraka hutamah. Tentang dunia kita himpun, kita bilang, kita kira. Dia tak boleh kekalkan kita. Kita dengar jutawan-jutawan bilioner muda. Ada seorang jutawan Arab. Apa nama? Karkhi. Kaya. Masuk gedung emas dia penuh. Antara orang paling kaya di Kuwait. Akhirnya orang tunjuk kubur dia. 2 je batu nisan. Orang pergi selongkar dia punya peti besi dia. Artinya macam satu dewan besar. Dengan emas. Dengan wang berbagai. Dia antara yang paling kaya di Kuwait. Bukan salah seorang yang kaya di dunia. Dengan pesawat peribadi sekian-sekian. Last kali dia mati. Hanya kubur yang kecil. Tak ada nilai langsung. Sebab itu yang kita sebut permulaan tadi, kaya itu cuma gambaran tanpa hakikat. Kalau orang panggil kita, orang kaya, cuma gambaran, hakikat tak ada. Macam mana nak faham? Bila mati. Bila mati, lihat. Apakah segala kekayaannya boleh bersama dengannya? Tak, ia cuma gambaran. Kita cuma seronok pada gambaran palsu. Orang panggil kita orang kaya. Orang panggil kita terkaya di dunia. Realitinya kita tak kaya apa-apa pun. Sebab itu kata para sahabat, waktu paling miskin, waktu kita diletakkan dalam kubur. Hari paling kita miskin, hari di mana kita letak dalam kubur. Apakah ada sesuatu dengan kita? Kalau kita diisyaratkan oleh mahkamah bankrupt, muflis, kita masih ada sesuatu. Kalau mana kita tengok orang yang diisyaratkan muflis oleh bank, oleh mahkamah, dia masih banyak punya harta, lebih banyak daripada orang yang tak diisyarat muflis. Nama muflis. Tengok dia, bagus lagi hidup dia. Sebab dia cuma gambaran. Tetapi akhirat kelak, kalau muflis memang muflis betul. Memang tak ada apa. Dan sebelum akhirat tu tuan-tuan, kita bila mati, tengok apa yang kita ada. Isteri kita tak ada, anak kita tak ada.
Jangan kata yang jauh-jauh, yang dekat ni. Isteri yang setiap hari kita nampak muka dia. Ada kat situ? Tak ada. Lihat dunia yang bersifat sementara ini. Kalau kamu perlu uruskan dunia, hati kamu tidak bersama dunia, kamu tidak lalai dengan dunia, biarkan orang lain menguruskannya. Kamu sibuk persiapan menunggu kematian. Syekh Abdul Qadir menyebut, ya ada orang Allah tetap beri di dunia, walaupun dia tolak, dia dapat dunia yang banyak. Cuma uruskan saja. Jangan ia masuk dalam hatimu, jangan ia melalaikan kamu, jangan ia sibukkan kamu. Kamu tetap mencari yang kekal, yang abadi. Itu kematian kamu. Persiapan pada hari kematian kita. Begitu watak orang beriman dengan dunia. Kita tidak menjadi hamba dunia. Kerana orang yang paling hina ialah orang yang menjadi hamba dunia. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Ta'isa abdu dinar, Ta'isa abdu dirham, Ta'isa abdul khamisah, Ta'isa wan takasa. Kata baginda SAW, celakalah orang yang menjadi hamba kepada mata wang. Celakalah orang yang menjadi hamba kepada dolar, hamba kepada dinar, hamba kepada pakaian, hamba kepada makanan. Semua celaka. Ta'isa wan takasa. Dia celaka dan dia rugi besar. Orang-orang yang menjadi hamba pakaian, hamba makanan, hamba duit, hamba perniagaan, sehingga dia lupa bahawa dia ialah hamba Allah SWT. Sebab itu Allah Ta'ala beri kita satu perbandingan untuk kita tahu apakah cara kita dalam menghadapi dunia. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta benda, kata Allah Ta'ala, anak pinak cuma perhiasan dunia. Amalan-amalan akhirat itulah yang kekal di sisi Allah SWT, yang menjadi pahala dan menjadi pengharapan kamu. Jadi Allah Ta'ala taklah mencela mutlak harta, tidak. Ia hiasan, betul. Bila kita ada anak, hiasan kita. Nanti berapa orang anak? 20. Hiasan. Orang tanya kita ada harta, ada. Saya ada tanah sini, hiasan. Tapi yang lebih utama, kata Allah, ialah amalan yang akan berkekalan dengan kita. Sebab dunia itu hiasan, tak kekal dengan kita. Amalan itu dia akan kekal bersama kita. Maka itu yang kita harapkan pahalanya, dan itulah yang menjadi harapan kita nanti di hari akhirat kelak. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.